Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Dayana binti Zulkifli, memegang nombor metrik 271254, akan membentangkan tentang kajian penyelidikan. Tajuk kajian penyelidikan saya adalah kesan sosioekonomi peniaga pasar malam di Taman Safia Murni Terengganu sebelum dan selepas wabak COVID-19. Kita mulakan dengan bab 1 iaitu pengenalan berkaitan COVID-19. COVID-19 ialah wabak penyakit berbahaya yang disebabkan oleh coronavirus yang bermula di Wuhan, China. Pada Disember 2019, wujudnya penyakit coronavirus yang dikatakan berpunca dari virus haiwan dan bukannya dimanipulasi dan dicipta. Penyakit ini kemudiannya tersebar ke Korea Selatan, Iran dan juga Itali pada bulan Februari 2020. Pandemik ini bermula di Malaysia melalui kes import pada 25 Januari 2020. Kes COVID-19 tersebar ke negara Malaysia melalui kes import dan juga kes tempatan pada awal tahun. Pandemik ini bukan sahaja menjejaskan individu tetapi juga ekonomi global. Kes ini meningkat pada setiap bulan sehingga Malaysia terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP pada 18 Mac 2020. Kemudian kita beralih kepada latar belakang pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ialah wabak penyakit yang serius dan telah meragut ribuan nyawa manusia dalam dunia. Penyakit ini juga telah menjejaskan sosial dan ekonomi negara. Kes COVID-19 semakin meningkat semasa wujudnya kluster jemaah tabligh pada bulan Mac 2020. PKP telah dilaksanakan pada 18 Mac 2020 berikutan penularan kes COVID-19 yang mendadak di seluruh negeri. PKP yang dilaksanakan telah menyebabkan kemelesetan ekonomi dan peningkatan kadar pengangguran. Peningkatan kes COVID-19 telah menyebabkan peniaga pasar malam sukar untuk menjalankan perniagaan berikutan pelaksanaan PKP. Pengarah Serantau Kesihatan Sedunia WHO mengatakan bahawa pandemik COVID-19 akan berakhir pada tahun hadapan, tetapi virus itu masih akan wujud dan tiada siapa boleh menjangkakan pengakhiran kewujudan virus COVID-19. Seterusnya kita beralih kepada penyataan masalah. Jangkitan COVID-19 bukan hanya menjejaskan kesihatan masyarakat, malahan akan menjejaskan sosial dan juga ekonomi negara. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan kadar pengangguran meningkat disebabkan pengangguran besar-besaran yang berlaku dalam negara. Menurut Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dianggarkan sebanyak 580,000 perniagaan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS Mikro sangat terjejas dengan wabak kesihatan ini dan akan hilang mata pencarian mereka. Penularan wabak COVID-19 ini perlu diatasi segera kerana akan memberi kesan kepada 7 orang juta rakyat di Malaysia. Penularan wabak COVID-19 ini juga menjejaskan gaya hidup masyarakat. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, COVID-19 juga telah mempercepatkan teknologi digital dan pembangunan teknologi revolusi perindustrian keempat iaitu 4IR. Pandemik COVID-19 juga menyebabkan peningkatan kos sara hidup. Seterusnya, persoalan kajian. Apakah kesan sebelum dan selepas pandemik COVID-19 terhadap pendapatan isi rumah peniaga pasar malam? Seterusnya, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peniaga pasar malam semasa pandemik COVID-19? Dan yang terakhir, apakah inisiatif kerajaan bagi membantu peniaga pasar malam yang terjejas? Seterusnya, objektif kajian bagi kajian ini terbahagi kepada dua iaitu umum dan khusus. Objektif kajian umum, kajian ini dijalankan untuk meninjau sosioekonomi peniaga pasar malam sebelum dan selepas pandemik COVID-19 di Taman Safia Murni Terengganu. Objektif kajian khusus adalah untuk mengenal pasti kesan sebelum dan selepas pandemik COVID-19 terhadap pendapatan isi rumah peniaga pasar malam. Seterusnya, menganalisis cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peniaga pasar malam semasa pandemik COVID-19. Dan yang terakhir, menyenaraikan inisiatif kerajaan bagi membantu peniaga pasar malam yang terjejas. Seterusnya, kita beralih kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian adalah intipati penting bagi merungkai semua persoalan yang wujud dalam membantu peniaga-peniaga pasar malam menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku akibat pandemik COVID-19. Kajian ini juga dijalankan bagi membantu peniaga-peniaga pasar malam meningkatkan perniagaan mereka. Seterusnya, ia juga dilakukan bagi berkongsi langkah-langkah untuk menjalankan perniagaan semasa pandemik COVID-19. Kajian ini juga dijalankan untuk mengetahui inisiatif kerajaan bagi membantu peniaga-peniaga pasar malam yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kemudian kita beralih kepada bab 2 iaitu sorotan karya. Dalam bab 2 ini, pengkaji akan menerangkan berkenaan definisi serta konsep bagi istilah-istilah yang akan digunakan dalam kajian ini dengan lebih mendalam. Sorotan karya adalah asas kepada langkah pembentukan
pembentukan hipotesis untuk kajian yang dijalankan. Terdapat beberapa kajian lepas yang dijalankan oleh pekaji tempatan mahupun luar negara yang hampir sama dengan kajian yang dijalankan oleh pekaji sekarang, sekaligus dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan kajian ini. Bahagian ini akan membincangkan tentang konsep kajian dan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan ini. Seterusnya kita akan membincangkan tentang konsep kajian, iaitu sosioekonomi. Sosioekonomi menurut Kamus Dewan edisi keempat, sosioekonomi berkaitan dengan melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Yang kedua iaitu peniaga. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, peniaga sebagai orang yang berniaga, berdagang. Kedua, ejen firma broker yang mempunyai lesen untuk berjual beli saham, komoditi atau option yang mewakili pelanggannya dengan menerima gaji tetap. Seterusnya, pasar malam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pasar malam sebagai pasar pada waktu malam serta tempat diadakan bermacam-macam pertunjukan seperti tempat makan yang dibuka untuk beberapa hari pada waktu malam. Seterusnya, pandemik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pandemik adalah sebagai wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas sama ada hingga ke seluruh wilayah, benua ataupun dunia. Seterusnya kita beralih kepada kajian lepas. Kajian lepas yang dijalankan lebih cenderung kepada impak pandemik COVID-19 terhadap sektor ekonomi Malaysia secara menyeluruh. Manakala kajian terkini yang dilakukan oleh pekaji adalah untuk mengenal pasti kesan COVID-19 terhadap pendapatan peniaga pasar malam. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh sosioekonomi peniaga pasar malam sebelum dan selepas pandemik COVID-19. Dan yang terakhir, bantuan yang disediakan oleh kerajaan dapat membantu peniaga pasar malam untuk meneruskan kelangsungan hidup. Seterusnya, kita beralih kepada bab 3 iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian adalah langkah yang digunakan bagi mendapatkan data dan maklumat serta bagaimana data dan maklumat tersebut dianalisis secara lebih terperinci yang merangkumi hipotesis kajian, teknik kajian, instrumen kajian, skop kajian dan juga kaedah menganalisis maklumat dan data. Metodologi kajian ialah kaedah bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan meliputi langkah, tata cara yang digunakan untuk mencapai semua objektif kajian. Metodologi kajian ini juga melibatkan hipotesis, teknik, instrumen dan juga skop kajian yang digunakan untuk mengumpul, menguji dan juga menganalisis maklumat dan data kajian. Metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Seterusnya berkaitan hipotesis kajian. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji dengan menggunakan penyelidikan saintifik. Hipotesis juga adalah andaian yang dibuat oleh penyelidik tentang hasil kajian berdasarkan objektif kajian. Seterusnya kita beralih kepada teknik kajian. Teknik kajian terbahagi kepada 4 bahagian iaitu yang pertama, sumber maklumat dan data. Sumber maklumat dan data terbahagi kepada 2 iaitu primer dan sekunder. Primer adalah maklumat asas yang diperoleh sendiri oleh penyelidik melalui temu bual, pemerhatian, analisis dokumen dan juga soal selidik. Kemudian, sumber sekunder adalah bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Sumber ini merangkumi bahan kajian yang diperoleh daripada jurnal, buku atau artikel yang tersedia di perpustakaan, jabatan perakaan atau juga secara maya, iaitu seperti internet. Teknik kajian yang kedua adalah bentuk soal sidik. Soal sidik ialah satu set soalan atau item dalam bentuk penulisan yang digunakan untuk mengumpul maklumat dan data dalam kajian. Reka bentuk soal sidik kajian ini terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan juga bahagian D. Teknik kajian yang seterusnya adalah kaedah pengumpulan maklumat dan data. Bagi menghasilkan kajian ini, pekaji telah menggunakan kaedah tinjauan. Menurut Fuad 2017, tinjauan adalah satu proses mendapatkan maklumat dan data daripada sebahagian unsur dalam populasi atau pengambilan sampel. Dalam kaedah tinjauan, pekaji boleh memilih sampel daripada populasi yang dikenal pasti, kumpul maklumat dan kemudian menganalisis untuk menjawab persoalan kajian. Teknik kajian yang terakhir adalah kaedah analisis data, iaitu melalui deskriptif. Data dan maklumat yang diperoleh akan dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif. Menurut Siddiq Muhammad Noor,
Statistik deskriptif selalunya digunakan untuk memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta dan ciri sesuatu populasi secara fakta dan tepat. Ia adalah salah satu kajian yang mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk rajah seperti carta pie, bar atau aliran, jadual dan gambar seperti pelan, lokasi, peta atau suasana serta komponen statistik seperti peratus, mean, medium dan juga mode. Seterusnya kita akan beralih kepada instrumen kajian iaitu menggunakan peralatan, perkakasan dan juga perisian. Peralatan adalah soal sidik digunakan sebagai peralatan kajian ini kerana soal sidik dapat menjimatkan masa dan kos yang diperlukan oleh pengkaji. Perkakasan, komputer riba dan pemacu ibu jari ialah perkakasan yang digunakan dalam kajian ini. Seterusnya perisian, komputer riba diperlukan untuk menjalankan perisian komputer seperti Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Skop kajian merangkumi sasaran kajian yang terbagi kepada responden dan sampel kajian. Sasaran responden yang dikehendaki dalam kajian ini adalah golongan yang terdiri daripada peniaga yang menjalankan perniagaan mereka dalam pasar malam di Taman Safia Murni, Terengganu. Manakala, pengkaji telah memilih 30 orang responden yang menjalankan perniagaan mereka dalam pasar malam Taman Safia Murni, Terengganu melalui kaedah persampelan. Kemudian kita beralih kepada kawasan kajian. Taman Safia Murni yang terletak di Terengganu adalah pilihan pengkaji sebagai kawasan kajian. Kawasan ini dipilih kerana ia berdekatan dengan kediaman pengkaji. Lokasi ini juga memudahkan pengkaji untuk menjalankan kajian ini melalui pengedaran soal sidik kepada peniaga-peniaga pasar malam di sekitar Taman Safia Murni untuk mendapatkan informasi dan maklumat kajian. Seterusnya, jangka masa kajian. Tempoh kajian ini bermula dari 26 November sehingga 8 Januari 2020. Dalam tempoh ini, pandemik COVID-19 telah terkawal tetapi ia masih memberi kesan kepada kegiatan sosial dan ekonomi dalam negara Malaysia. Akhir sekali, berkaitan kesimpulan. Secara keseluruhannya, kajian bab 1 tertumpu kepada pendahuluan terhadap kajian yang dijalankan merangkumi perbincangan pendahuluan, latar belakang, kajian, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian dan organisasi laporan. Bab 1 juga menjelaskan secara terperinci mengenai tajuk yang dipilih, permasalahan dan juga kepentingan kajian. Dalam bab 2, pengkaji telah meneliti dan menggunakan kajian lepas sebagai rujukan untuk dijadikan contoh bagi membantu pengkaji. Pengkaji membuat pembacaan melalui kajian lepas sebagai panduan, maklumat dan kesinambungan idea bagi menyiapkan tugasan kajian ini. Dalam bab 3, kajian ini menekankan perbincangan berkaitan dengan metodologi kajian yang terdiri daripada hipotesis kajian, teknik kajian, instrumen kajian dan juga skop kajian. Perbincangan ini penting untuk memastikan proses pengumpulan maklumat dan data kajian dan analisis berkaitan dengan dapatan kajian dapat berjalan dengan lancar. Itu saja daripada saya. Terima kasih.